Imam Ibn Ajibah mengatakan, la yakunul fathu, tidak akan berlaku kepada seorang murid pembukaan. Pembukaan tu untuk apa? Ada pembukaan kepada ilmu dan ada pembukaan kepada tahqiqil abadi, tercapainya seorang hamba itu bimaqamir ridha, berada hatinya pada maqam ridha. Tuan-tuan, kalau kita belajar bab hati ni, ni dalam bab hati lah ni. Hati mengenal Allah. Hati ni dia ada maqam. Dia ada kedudukan hati. Yang kata ulama, kedudukan hati seorang manusia ni yang paling tinggi maqam dia ialah maqamur ridha. Maqam redha. Hati tuan-tuan redha dengan segala-galanya. Sakit pun redha, senang pun redha, sakit pun redha, sihat pun redha, senang pun redha, susah pun redha. Duduk ramai pun redha, duduk seorang-seorang pun redha. Terus ni orang muliakan kita pun kita redha, orang hina kita pun kita redha. Kerana yang kita tahunya mulia dan hina ni sebenarnya Allah yang memuliakan, Allah yang menghina. Orang ni kalau dia hina orang, dia hina lah. Tapi kalau orang tu Allah mulia, orang tu tak akan pernah terhina. Tapi kalau orang ni, kita muliakan dia, semulia-mulianya, tapi dia dalam kumpulan manusia yang hina di sisi Allah, maka dia tetap hina walaupun satu dunia memuliakan dia. Jadi hina dan mulia ni sebenarnya kalau kita dah tahu, bukan kerana manusia muliakan kita, kita jadi mulia, atau hina kita maka kita jadi hina, tidak. Maka kita akan redha. Orang hina kita, orang mulia kita, orang nak kepada kita, orang nak baik dengan kita, orang tak nak baik dengan kita, ya, itu dia punya pasal lah. Kita dengan Allah redha. Jadi ni kata makam yang paling tinggi. Jadi seorang hamba Allah tidak akan mampu mencapai makam yang paling tinggi illa ba'da tahaqquqihi salasata umurin fi bidayati. Ya, kecuali dia ni melalui satu ataupun tiga perkara pada permulaan perjalanan dia. Yang pertama, ni sebenarnya yang ini kita nak bawa satu dalil berkatakan isim mufrad. Disebut oleh Imam Ibn Ajibah, dia kata apa? Al-istighraqu fil ismil mufrad. Iaitu tenggelam jiwa kita, hati kita, keadaan diri kita dalam berzikir dengan isim mufrad. Tuan-tuan, bila mana kita zikir dengan Allah ni, kalimah Allah ni, Allah, Allah, lama-lama tuan-tuan sekalian, dia rasa hilang diri kita. Yang ni istilah mudahnya dia panggil fana. Ya, kita tenggelam dalam apa? Dalam rasa kewujudan Allah, dalam rasa kebesaran Allah, dalam rasa kesiaan kepada Allah, dalam rasa kelembutan Allah, kemurahan Allah. Itu dia panggil al-istighraq. Saya banyak kali saya ulang pada tuan-tuan. Macam tuan-tuan kan saya tanya, tuan-tuan pernah tak bercinta? Pernah. Ya, kalau bercinta sudah tentu pernah rindu. Pernah. Tuan-tuan pernah tenggelam dalam rindu? Tenggelam dalam rindu. Pernah? Terkapai-kapai kelemasan. Tak pernah. Maknanya kalau tuan-tuan tak pernah, tuan-tuan tak cukup cinta dan tak cukup rindu. Tapi benda ni tuan-tuan, dia susah, jarang nak jumpa cinta sesama manusia. Tapi bila mana cinta tu telah mendalam dalam hati kita kepada Allah dan Rasul, biasanya orang akan boleh pensan. Tuan-tuan baca kitab-kitab para awliya, berapa mereka berzikir pensan, orang sebut nama Allah pensan. Tuan-tuan sekalian ya. Pensan tu maknanya dia sedang melalui satu, atau kalau dia tidak pensan pun, perasaan hati dia telah tenggelam ya dalam perkara itu. Macam orang minum lah, minum apa yang kita tengok iklan tu, dia minum Nescafe ke apa. Tuan-tuan setakat ni tuan-tuan minum teh atau kopi, tuan-tuan pernah pejam mata tak? Tak pernah pejam mata. Tapi ada orang ni bukan setakat dia pegang gelas tu dua belah tangan. Kita ni pegang gelas, ada apa? Gelas ni kebetulan dia tak ada apa ni? Pemegang dia. Kalau kita biasanya kita pegang gelas di pemegang tu, kita minum je lah. Ada orang ni bertapa dia ingin menikmati Nescafe, ya ke? Ke kopi. Kopi apa? Kopi luwak. Kopi luwak. Kopi yang musang makan, kemudian musang tu berak balik. Sedap tuan-tuan. Tuan-tuan tak makan? Tak minum? Saya pun tak pernah minum, tak tergamak nak minum. Dia bagi biji kopi tu kepada musang. Maka musang tu dia makan yang isi dia tu. Jadi biji dia tu musang berak balik. Dia ambil yang berak tu lah. Tapi dia cuci dulu lah tuan-tuan. Tapi maknanya,
Kopi luwak ni. Tapi orang minum, dia pegang dua-dua belah cawan ni, tuan-tuan, dengan pegang nak kata menikmatinya, kemudian minum, dia pejam mata. Tu apa tu? Tenggelam dalam nikmat kopi luwak ke apa? Gitulah. Jadi dia sama, tuan-tuan. Sebagaimana lidah ni, dia mampu merasainya dan menghayati rasa itu. Macam siakat 3 rasa. Saya setakat ni kalau pergi makan siakat 3 rasa, kadang-kadang rasa masin aja. Kadang-kadang rasa manis. Dia tak ada ketiga-tiga sekaligus. Tuan-tuan makan macam mana? Dia tak pejam mata masa tu. Ya? Masa bayar dia tambah satu lagi rasa menyesal. Biasanya dia 3 rasa. Bayar tu rasa menyesal. Sekarang, kenapa? Dia tak cukup 3 rasa. Jadi macam mana dalam satu masa kita boleh rasa 3 rasa? Dalam satu masa. Maknanya kita menghayati. Macam chef lah, chef. Tuan-tuan, kalau ajak saya dengan tuan-tuan jadi juri masakan, agak-agak yang mana kita pilih? Kita pun tak tahu nak pilih yang mana. Sebab sedap aja rasa semua. Tapi chef dia tahu. Kenapa? Dia menghayati. Kita dalam bab makan, kita menghayati. Dalam bab tidur, kita menghayati. Betul, tuan-tuan tidur menghayati ya? Sampai 8 jam tak menghayati. Tapi kenapa dengan Allah kita tak menghayati? Jadi ada orang tertentu atas muka dunia ni, dia sebut Allah. Dia menghayati sehingga dia tenggelam dalam rasa kebesaran Allah. Jangan salah faham, bukan tenggelam dalam Allah. Tu salah faham, tu sesat. Rasa kewujudan Allah. Allah ni wujud. Ya, wujud. Tuan-tuan rasa tak wujud Allah? Rasa. Ada banyak tak rasa tu? Banyak. Pernah tenggelam tak dalam rasa tu? Tenggelam dalam rasa. Payah juga kita nak terjemah. Allah. Itulah keadaan yang kita nak, tuan-tuan sekalian. Jadi, tidak akan datang dalam hati saya dengan tuan-tuan sehingga hati kita ni berada pada kedudukan redha dengan segala-galanya tentang Allah, bila mana hati kita tidak pernah tenggelam dalam rasa wujud Allah. Bahkan merasakan bahawa segala yang berlaku ni adalah dengan Allah. Dengan izinnya, dengan taufiknya, dengan hidayahnya, dengan Allah. Selalu kita nak sebut la haula wala quwata illa billah, dengan Allah. Wa hadha, bab ini, perkara ini, khasun, ia adalah merupakan pengkhususan atau khusus bil ma'dhunin, kepada orang-orang yang diberi izin, bizikril ismi, dengan berzikir dengan isim ini, dengan nama Allah ini, min mursyidin kamilin, daripada seorang mursyid yang kamil. Walau bagaimanapun, kalau kita nak rasa apa yang kita sedang cerita ni, kita kena terima ijazah, keizinan daripada seorang murabbi mursyid untuk berzikir dengan zikir ni. Kerana dia adalah zikir khusus. Zikir khusus ni, tuan-tuan, dia ada sanak dia. Dia ada silsilah dia. Bagaimana kaedah cara beramalnya dan itu. Nanti orang kata pula, Ustaz, sampai ke mana zikir ni? Sampai sanaknya, sandarannya kepada Rasulullah. Habis kenapa Rasulullah tidak mengajar kita benda ni? Ya ke Rasulullah tak ajar ke? Kita yang tak belajar?